Nggak jelas lah. Dorang telah bising. Iya, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang belakang tuh dulu. Nah, Amira Syarif, kamu dengar apa? Tengok, bila kamu bising tadi, Amira dan Syarif pun tak dengar apa yang saya coba sampaikan tadi. Kamu rasa tak bila kelas bising, apa yang cikgu mau sampaikan tu tidak sampai ke kamu? Jadi macam mana kita mau teruskan pembelajaran kita kalau kamu bising? Ibu betul. Saya rasa kalau suasana bising, saya rasa susah mau ikut pelajaran. Di sini bukan sekadar bunyi bising, tapi komunikasi yang terganggu. Bila kelas bising, kamu semua tidak boleh fokus apa yang cikgu mau sampaikan. Kamu pun tidak dengar dan tidak paham arahan cikgu. Jadi di sini kita tidak dapatlah melakukan pembelajaran dengan berkesan. Oke, baik. Mari kita lihat semula apa yang berlaku dalam babak tadi. Dalam situasi tersebut, kelas berada dalam keadaan yang bising, di mana murid berbual sesama sendiri, ketawa kuat, dan terdapat bunyi lain seperti bunyi pensel jatuh. Keadaan ini menunjukkan halangan komunikasi jenis gangguan luaran. Apa itu gangguan luaran? Gangguan luaran berlaku apabila faktor persekitaran seperti bunyi bising atau suasana yang tidak terkawal sehingga menjejaskan proses penyampaian message. Dalam babak tadi, suara guru suka didengar dengan jelas kerana bunyi bising daripada murid-murid. Akibatnya, arahan yang diberikan tidak sampai dengan baik kepada penerima. Situasi ini juga boleh dikaitkan dengan isu keterampilan berbahasa. Yang pertama, isu bahasa. Walaupun guru menggunakan ayat yang jelas, tetapi message tetap tidak sampai disebabkan oleh gangguan luaran. Ini menunjukkan bahawa kemahiran memilih kata sahaja tidak mencukupi, malah memerlukan sokongan suasana komunikasi yang kondusif. Kedua, isu budaya. Dalam budaya pembelajaran yang menghormati guru dan rakan, murid diajar untuk memberi tumpuan atau perhatian ketika orang lain sedang bercakap. Gangguan luaran boleh menunjukkan kurangnya disiplin komunikasi sehingga menjejaskan norma budaya di dalam bilik darjah. Yang ketiga, isu media sosial. Sama seperti dalam message digital, kelas bising diibaratkan sebagai noise dalam komunikasi online. Jika message dihantar tanpa sebarang konteks atau perhatian, penerima mudah tersalah faham. Dalam penerapan elemen pendidikan sivik pula, mengawal gangguan luaran berkait rapat dengan etika komunikasi dan tanggungjawab sosial. Murid perlu belajar menghormati pembicara, memberi tumpuan dan mengikuti semua peraturan kelas supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Maka terang lagi bersuluh apabila berlakunya gangguan luaran, kita boleh lihat beberapa kesan yang sangat jelas. Pertama, murid sukar untuk memberi tumpuan. Yang kedua, arahan perlu diulang berkali-kali. Yang ketiga, berlaku salah faham dalam proses pembelajaran. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan dalam memastikan suasana kelas dengan menetapkan peraturan, meminta murid memberi tumpuan, dan memastikan kelas dalam keadaan yang tenang sebelum menyampaikan maklumat penting.
Sekarang, perdengarkanlah serangkap syair diri keyboard daripada saya berkaitan dengan gangguan luaran. Jika kelas bising tidak terkawal, suara guru sukar didengar, message disampai jadi terhalang, ilmu dipelajari tidak dipaham. Kesimpulannya, gangguan luaran seperti bunyi bising bukan sahaja menjejaskan komunikasi, tetapi menonjolkan kepentingan keterampilan berbahasa dalam konteks sosial, budaya, media dan penerapan elemen pendidikan sivik. Justeru, suasana pembelajaran yang teratur membantu mesej sampai dengan jelas, murid faham arahan dan komunikasi menjadi lebih berkesan. Kamu memang tidak dapat. Kamu tu student, saya lecturer kamu. Kamu nak tahu batas antara kita. Gunalah bahasa yang sopan sikit. Boleh kan? Sebelum kita masa bisa dari mana? Maafkan saya atas bahasa yang kurang sopan. Saya sudah menghantar tugasan tersebut melalui sistem yang telah disediakan. Tapi mungkin paparan tu lambat untuk memaparkan tugasan saya. Jadi saya mohon cek untuk saya maksa mula lah. Okey, baik. Kamu sebenarnya boleh menggunakan bahasa yang sopan dan nada yang formal bila bercakap dengan pensyarah. Jadi, tolong biasakan perkara di sini. Okey. Itu saja. Baik. Pas ni nak guna bahasa yang formal, bukan bahasa yang macam tadi. Mentang-mentanglah apa tu, kita perlu lecture apa seperti tidak semestinya dia tidak akan marah bila kita guna bahasa yang tidak formal bila kita bersama dengan dia. Tapi bicara tu kan memang santai. Tapi dia tu kenapa hari ni dia macam ini ada masalah mungkin. Tapi lepas ni ingat kita guna bahasa yang formal. Itu pada bahasa formal. Macam kau betul kan? Apa? Baiklah semua, mari kita teliti semula babak tadi bersama Syuhada dan Encik Syaril di pejabat. Dalam situasi ini, Syuhada menggunakan bahasa santai dengan pensyarah. Sir, I dah submit assignment tu, but sistem macam lag sikit. So, maybe you check later. Encik Syaril menegur agar menggunakan bahasa formal dan Amirah membantu Syuhada membetulkan bahasanya supaya lebih sopan, jelas dan profesional. Assalamualaikum Encik, saya telah menyerahkan tugasan melalui sistem. Mungkin terdapat sedikit kelewatan dalam paparan. Mohon semak apabila Encik berkesempatan. Terima kasih. Babak ini menunjukkan halangan komunikasi jenis gangguan saraf penerima. Maksudnya, penerima mengalami kesukaran memproses ucapan dengan tepat kerana nada dan laras bahasa penutur tidak sesuai dengan konteks profesional. Pilihan perkataan bercampur bahasa dan terlalu santai membuat penerima berfikir lebih daripada sepatutnya. Akibatnya,
Penerima mengalami gangguan saraf iaitu sukar mentafsir maklumat dengan tepat walaupun maklumat itu ringkas. Situasi ini juga boleh dikaitkan dengan isu keterampilan berbahasa, iaitu isu bahasa. Pemilihan kata yang tepat, lengkap dan sopan sangat penting. Laras bahasa formal membantu penerima memahami maksud sebenar, mengelakkan salah tafsir dan menunjukkan kemahiran berbahasa yang baik. Yang kedua ialah isu budaya. Dalam konteks akademik ataupun profesional, penggunaan bahasa formal menandakan hormat kepada pihak yang lebih senior. Ini menunjukkan kita peka terhadap norma budaya komunikasi dan etika profesional. Yang ketiga ialah isu media sosial. Sama seperti mesej digital ataupun platform media sosial, bahasa yang ringkas atau bercampur boleh menimbulkan kekeliruan. Dalam dunia digital, penerima sering hanya bergantung kepada teks untuk memahami mesej. Oleh itu, laras bahasa yang jelas sangatlah penting. Yang keempat, penerapan elemen pendidikan sivik. Menggunakan laras bahasa yang sesuai menunjukkan tanggungjawab sosial, disiplin dan etika dalam berkomunikasi. Kita belajar menghormati penerima mesej dan memastikan mesej disampaikan dengan berkesan. Apabila gangguan saraf penerima berlaku, penerima mudah tersalah tafsir mesej, rasa kurang yakin atau keliru dengan niat penutur. Komunikasi pula akan menjadi lebih kurang berkesan walaupun mesej asal jelas bagi pengirim. Baik, untuk menekankan pengajaran ini, hayatilah pantun didik hibur yang akan saya sampaikan. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Kesimpulannya, gangguan saraf penerima boleh berlaku apabila laras bahasa tidak sesuai dan penerima sukar mentafsir mesej. Oleh itu, penggunaan bahasa formal dan jelas membantu mesej diterima dengan tepat, mengelakkan salah faham dan menunjukkan kemahiran berbahasa yang baik, kesedaran budaya, kepekaan media dan estetika sivik. Dengan cara ini, komunikasi profesional tetap berkesan, penerima faham maksud sebenar dan interaksi berjalan lancar walaupun melalui teks ataupun mesej digital. Tepung atau di mana dia lorong? Nah, tepung. Carilah sendiri, bah. Loh, marah kok? Kan aku tanyain lagi lo, tidak perlu beda intonasi yang begitu. Saya semua mau tanya aku. Mana kau cari sendiri? Kan ada mata pun yang cari sendiri. Gak ada masalah Mira, kita dengan aku. Ini membelah begitu je.
next day. Huh? Huh? Saya sorry tahu tadi tuh bukan niatku mau marah, cuma itulah banyak betul bah pikiranku, jadi aku tuh marah kau pula tadi. Apa, dipaham. Tapi itulah lain kali kalau kau ada masalah cerita dengan aku selalu ada untuk kau. Telinga ni percuma untuk kau je. Oke, maaf ya tadi. Dan marah-marah dan sedih. Sedih lagi, oke? Oke. Oke, Jam. Okey guys, sekarang kita tengok pula kepada babak yang berlaku di supermarket sebentar tadi. Dalam situasi ini berlakunya halangan komunikasi jenis gangguan emosi. Amira sedang berada dalam keadaan emosinya tidak stabil. Dia jadi cepat marah dan mudah terkesan disebabkan masalah yang berlaku di rumahnya. Hal ini menyebabkan komunikasi bersama Amira terjejas. Ketika mana Syuhada bertanya soalan yang sopan dan tidak mengguris hati kalau kata orang. Gangguan emosi ini memberi kesan yang cukup besar kepada komunikasi. Sebab emosi mengawal cara kita bercakap, cara kita menerima dan cara kita bertindak balas. Walaupun Syuhada menggunakan bahasa-bahasa yang sopan sewaktu bercakap dengan Amira, namun apabila emosi Amira tidak stabil, dia menerima apa yang disampaikan itu dengan tidak betul. Ini jelas menunjukkan bahawa kemahiran memilih kata-kata yang hebat, yang tepat sememangnya tidak mencukupi apabila kita bercakap dengan orang yang emosinya sedang tidak terkawal. Hal ini sememangnya berkait rapat dengan keterampilan berbahasa yang melibatkan dua aspek utama. Yang pertama adalah isu bahasa. Walaupun Syuhada menggunakan kata-kata yang sopan, nada yang lembut, tetapi penerimaan Amira itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syuhada kerana emosinya mengganggu pemikiran Amira. Ini menyebabkan komunikasi antara mereka terganggu. Walaupun kata-kata yang tepat, kata-kata yang lemah lembut digunakan, tetapi emosi menjadi penghalang dalam komunikasi antara mereka. Isu yang kedua adalah isu budaya komunikasi. Dalam budaya kita, apabila kita berkomunikasi, kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa yang lemah lembut, hormat dan bertimbang rasa. Tapi apabila emosi menguasai diri kita, kata-kata yang disampaikan itu tidak selaras dengan apa yang kita fikirkan. Kadang-kadang kita terlepas cakap ataupun kita menggunakan nada dan intonasi yang tidak sepatutnya. Ini mungkin dapat mengguris hati ataupun membuat orang yang sedang berkomunikasi dengan kita itu terasa hati ataupun kecewa dengan kata-kata kita. Jadi apa yang kita boleh pelajari untuk mengatasi masalah ini, kita perlu tenangkan diri kita terlebih dahulu apabila kita bercakap dengan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena jelaskan perasaan kita dengan jujur kepada kawan kita. Bila kita rasa stres, emosi kita tidak terkawal, kita kena bagi tahu kawan-kawan kita tentang keadaan diri kita supaya kawan kita tu faham dengan situasi kita. Yang ketiga adalah beri ruang kepada orang yang sedang tertekan. Kalau kita tengok kawan kita bercakap, kawan kita yang sedang bercakap dengan kita seperti sedang tertekan, kita kena faham keadaannya. Jangan terlalu menekan-nekan kawan kita. Apabila emosi kita terkawal, barulah komunikasi itu dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Sebelum itu, saya ingin mendendangkan sebuah syair.
Emosi terganggu, buat kata tersasar, hati resah mengganggu, tutur bicara. Jika tidak tenang, mesej mudah silap, bahasa tepat, bantu semua faham. Oh ya Mira, jadi kau jangan lupa bagi porsi misalnya tempat di depan kita berbos ya, lagi di depan kita di cafe. Dengan kau juga nih, Mira. Saya buat. Oh iya papan, si Syuhada balik suruh kasih tahu. Nih, Syuhada suruh kasih tahu. Esok petang kita ada pembukaan dekat Panji. Oh, depan gym. Oke. The next day. Mana Mira dan Syaril nih? Kenapa sih kan nih? Mulai dorong sampai-sampai. Apalah, kejap lagi lah. A few moments later. Sorry Tasya, lambat lah. Padahal tadi. Kenapa? Udah, bukan kan? Siap lah. Sekarang si Syaril lagi. Kenapa dia belum sampai? Kau yakin? One eternity later. Setengah jam sudah kita di sini. Belum ada lagi penyebab si Syaril. Kenapa? Kan dia lupa. Kenapa saya begitu dia? Apa kamu tidak? Coba kau ingat balik. Astaga, takutlah. Aku takut dia pengen. Aku dan Aga maafkan. Meanwhile. Wait a minute! Who are you? Call the call. Call.
semua, mari kita lihat semula pada apa yang berlaku dalam babak salah maklumat tadi, di mana dalam situasi tersebut kita nampak jelas berlakunya halangan komunikasi jenis saluran yang kedua, di mana maksudnya mesej tidak sampai terus daripada Syuhada kepada Syaril, dan di mana ada orang tengah iaitu saya sendiri yang menyampaikan semula maklumat tersebut kepada Syaril. Dan masalahnya di sini apabila mesej melalui orang kedua, risiko salah faham menjadi lebih tinggi. Kenapa? Seperti yang kita lihat dalam babak tadi, Syuhada sudah menegaskan bahawa lokasi baharu telah ditetapkan di kafe. Tetapi apabila saya menyampaikan maklumat kepada Syaril, mesej itu berubah menjadi depan gym, iaitu lokasi lama. Dan perubahan kecil ini menyebabkan tindakan yang tidak selaras dan perjumpaan tidak berlaku seperti yang dirancang oleh Syuhada. Dan situasi ini juga berkaitan dengan keterampilan berbahasa, khususnya dalam dua aspek, iaitu yang pertama adalah isu bahasa dan juga isu budaya komunikasi. Okey, kita tengok dulu pada isu bahasa, di mana walaupun Syuhada dia memberi arahan yang sangat jelas kepada saya sendiri, iaitu selaku orang tengah, ketepatan mesej itu bergantung pada bagaimana ia diingati dan diulang oleh orang tengah itu sendiri. Dan ini menunjukkan bahawa dalam komunikasi, kejelasan itu tidaklah bermakna jika tidak disampaikan semula dengan tepat. Dan aspek yang kedua adalah isu budaya komunikasi, di mana seperti yang kita tahu dalam budaya kita, menyampaikan maklumat dengan betul itu adalah satu bentuk tanggungjawab sosial, di mana menyebarkan mesej yang berubah tanpa sengaja boleh menjejaskan apa? Menjejaskan kepercayaan dalam kumpulan. Dan untuk mengelakkan halangan seperti ini, 3 perkara sangat penting untuk diambil kira. Yang pertama, iaitu ulang kembali mesej sebelum menyampaikan dengan jelas. Dan yang kedua, tanya semula jika ada terdapat bahagian yang tidak jelas. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, sampaikan tanpa menambah atau mengurangkan maklumat asal. Dan dengan itu barulah komunikasi kita kekal tepat, selaras dan dapat mengelakkan kekeliruan. Dan sebelum saya menutup penerangan saya ingin berkongsi satu pantun didik hibur, iaitu dengarlah ya. Okey. Jalan-jalan di pantai tengah, tersepak pula batu seketul. Jika jadi orang tengah, maklumat disampaikan mestilah betul. Maklumat yang disampaikan tu mestilah betul tau. Bukan lain cakap, lain yang disampaikan. Nice.